guru. Cikgu Jadi yang ni, nak tanya, ya. ada kena tengok ada kulat ke apa ke semua? Oh, sabar. Belum sampai lagi. Baru nak tengok. Baru nak sampai kepada pemarkahan. Okay. Okay, so kita tengok sini. Yang ni lah. Yang ni Tuan KPK baru. Tapi sebenarnya benda ni dah lama dah. Apabila calon membuat kerja tugasan, kerja khusus, sepatutnya ada surat makluman kepada ibu bapa berkaitan pelaksanaan kerja khusus ni supaya kita mendapat kerjasama daripada ibu bapa. Dia tahu bahawa anak dia perlu melakukan kerja khusus tersebut, berdasarkan takwim pentaksiran pusat dari lembaga peperiksaan. Jadi siapa yang kena buat surat ini, surat makluman ni, sepatutnya dia buat surat makluman tu berkaitan dengan semua. Bukan subjek kita sahaja. Semua subjek yang terlibat dengan PBS pentaksiran pusat SPM ini. Yang sepatutnya buat sama ada SU peperiksaan ke, SU PBS ke, SU SPM ke, tak tahulah, ikut sekolah masing-masing. Tapi saya rasa ini kena dimaklumkan supaya surat ini ibu bapa maklum. Ibu bapa dapat dan dia tahulah bahawa anak dia bukan hanya pergi sekolah belajar dan nanti duduk periksa SPM di Dewan Peperiksaan sahaja. Dia perlu juga melakukan perkara-perkara lain untuk melengkapkan SPM dia tu. Jadi muat turun tugasan. Yang ini sebenarnya adalah kerja SU SPM. Untuk memuat turun tugasan sebab dia pada dashboard LP tu hanya SU SPM sahaja yang ada passwordnya untuk login. Jadi mereka lah yang sepatutnya untuk download dan serah pada guru soalan yang telah dicetak. Ataupun soalan dalam bentuk soft copy dan dia kena bagi pada cikgu password untuk buka soalan tersebut. Kalau tak ada password tak boleh buka cikgu password soalan tu. Tapi saya dah bagi pada cikgu sebab takut nanti cikgu nak bagi pada pelajar kan. Jadi saya dah convert dah kertas soalan tu tanpa password. Jadi nanti senanglah pelajar nak rujuk. Kalau pelajar yang tak boleh dapat hard copy, yang perlu beri soft copy sahaja. Jadi cikgu boleh bagilah yang saya beri tu. Yang itu tak perlu buka menggunakan password. Jadi ini adalah kerja kita lah sebagai cikgu untuk membimbing calon dalam merancang jadual kerja dari awal hingga siap. Contohnya cartagan. Mungkin cikgu boleh bagilah kerangka cartagan itu untuk bimbing calon supaya mereka dapat buat dengan baik. So yang lain ni saya bagi yang penting-penting je. Yang ini adalah larangan keras. Jadi kita tak bolehlah tolong calon untuk menyiapkan kerja khusus dia, supaya calon itu sendirilah yang melaksanakannya. Kemudian prosedur keselamatan ni saya dah sebut dah tadi. Kemudian hasil tugasan tu mestilah hasil tugasan sendiri, terutamanya pelaporan. Kadang-kadang calon ni dia pandai pelajar ni. Seorang buat, yang lain salin. Jadi kalau boleh bagi tahulah pada calon, buatlah sendiri. Janganlah ayat tu sama je. Kalau ada 10 orang dalam kelas, 10 orang semua sama. Ada 30 orang, 30 orang semua sama aja ayat dia. Daripada muka depan sampailah muka belakang. Jadi macam tak ada keaslian. Tak tahu siapa yang buat, siapa yang tiru. Jadi elakkanlah perkara ini berlaku. Kemudian jadi sepanjang penghasilan tugasan, cikgu perlu tegaskan kepada calon sentiasa rujuk kriteria pemarkahan. Mereka ada kriteria pemarkahan ni dalam soalan. Jadi sentiasa rujuklah untuk dapat markah yang paling maksimum.
Okey, kemudian yang ini jangan lupa, yang ini cikgu kena serah pada calon iaitu borang rekod penyerahan. Okey, dilampirkan bersama dengan laporan penulisan iaitu di halaman pertama selepas muka hadapan. Ini seperti biasalah, dia muka hadapan. Selepas muka hadapan mesti borang rekod penyerahan. Yang ini tak ada dalam kertas soalan calon. Cikgu kena photostat dan lampirkan bersama semasa cikgu serahkan soalan secara hard copy. Kalau siapa yang bagi pada calon dalam bentuk soft copy, cikgu perlu ceraikan lah. Sebab dia ada dalam kita punya ni bahagian pemeriksa ni. Dia di belakang ni. Jadi cikgu kena gunalah aplikasi untuk ceraikan borang tersebut. Okay, dan dihantar secara soft copy kepada calon dan dia kena print borang tersebut sendiri. Okay. Jadi yang ni sangat penting lah Okay, mesti ada sebab dia ada rekod tarikh bila dia siap untuk setiap langkah kerja dia tu. Okay, kemudian yang lain ni seperti biasalah kita ada BMC, BPMKC, kemudian BRP ni yang kita beri pada calon. Okay, ya. So kita lihat kepada kriteria pemakahan. Okay. Cikgu yang dah biasa buat ni dia dah tahu dah apa benda yang dia nak tengok kan. Jadi kita lihat kat sini. Ini adalah aspek kritikal. So 4 perkara ini mendatangkan 16 markah. Ini adalah bilangan 1.1 keberhasilan cecair pengurai EM. Okay, yang pertama ni bahan pengurai diselaputi tumpukan kulat mulai hari ketiga. Okay, yang ini dia jadi satu isu sebab kita ni tak semua pelajar tu dia tumbuh kulat tu. Saya ada pelajar yang tumbuh kulat tak tahulah sebulan ke apa ke, lama benar kulatnya nak timbul. Okay, jadi kita pun dah bincang-bincang dah semua kan. Tambah-tambah pelajar buat di rumah, kita tak tahu macam mana dia buat. Okay, jadi macam mana kita nak pastikan mikroorganisma itu hidup di dalam EM kita itu. Okay, jadi pertama gambar foto diambil bagi menunjukkan warna putih di atas permukaan bahan pengurai adalah tumpukan kulat. Ini kalau ada kulatnya. Okay. Kalau tak ada, kalau tak timbul kulat tu, lepas hari ketiga, keempat, kelima, tak ada kulat tu, suruh pelajar lihat. Okay. Ada tak buih-buih? Selepas hari ketiga tu ada tak bubble? Okay, buih-buih terjadi di atas permukaan bahan pengurai itu. Dia, yang ini saya memang nampak, yang ini memang berlaku sebab dia mikroorganisma itu dia bernafas. Jadi dia bernafas, kita nampak lah ada bubble pada permukaan EM itu. Okay, pada permukaan bahan pengurai. Ataupun pada dia pelajar ni dia tutup rapat bekas dia tu, balang dia tu. Bila dia tutup rapat, jadi pada hari ketiga ke macam tu, bila dia buka, dia ada bunyi pop, bunyi gas tu. Gas yang keluar. Okay, kalau ada tu, maksudnya berhasil lah EM dia tu. Okay, bunyi seperti gas keluar bila bekas dibuka. Jadi yang ini maklumat 2, 3 dan 4 ditaksir oleh pentaksir sekolah. Walau bagaimanapun pentaksir luar boleh mendapatkan gambaran hasil kerja calon daripada pentaksir sekolah jika ada keperluan berbuat demikian. Ini kalau cikgu nak tengok pun cikgu tak nampak, cikgu tak dengar. Mungkin cikgu boleh suruh pelajar rakam video ke. Okay, kalau nak masa mula-mula dia nak buka ke, tak tahulah boleh dengar ke tidak bunyi itu. Tapi kalau kulat tu memang nyatalah kita nampak kan. Tapi yang ini memang atas kepercayaan kita kepada calon. Okay.
Dia ni lah kriteria nombor 1 ni dia sama ada. Okay, kulat ke, bunyi pop ke, ada bunyi macam gas ke. So itu antara apa yang kita boleh lihat lah. Ataupun bubble. So itu apa yang boleh dinilai untuk yang pertama ini. Okey ke cikgu? Jelas tak yang ni? Okey. Okey ya? Jelas. Okey. Kemudian yang kedua, bahan pengurai berbau tapai atau masam. Yang ini ya. Yang ini kita nak cium tu kalau pelajar tak datang sekolah, kita tak boleh cium lah bau dia, nak cium macam mana kan. Ni semua memang calon lah kena cium sendiri. Nanti kamu tanyalah kat dia, ada bau masam harum. Bau dia adalah bau masam manis atau masam harum. Bukan bau yang tengik, yang menyucuk hidung, yang macam busuk lah. Tapi ada setengah pelajar dia tak suka tahu bau EM ni, dia kata busuk. Okay, kita cium bau tapai kan, mungkin dia tak pernah makan tapai ataupun dia tak suka makan tapai ke, dia kata busuk lah. Jadi kita harap tak berlakulah isu pelajar tak dapat nak mencium bau harum manis tu. Okay. Kemudian yang kedua, untuk dapat 16 markah so dia ada 1, 2, yang ketiga yang ini 1, 2 ni semasa di dalam balang tu. Dalam balang tu dia bau tu dia berubah-ubah daripada hari ke hari. Okay, hari yang ketiga lain, hari keempat, kelima, dia berlaku penguraian tu dia akan berubah lah bau-bau dia. Tapi bau dia tetap bau masam harum ataupun masam manis. Okay. Kemudian yang ketiga ni di dalam botol plastik 1500 ml. Yang ni lah bila dah dipindahkan, cecair pengurai berwarna perang kehitaman. Tapi sebenarnya perang kehitaman ni dia bergantung kepada kuantiti sayur, buah, gula yang digunakan. Sebab anak murid saya buat macam-macam warna. Dia tak adalah macam warna apa. Dia tak adalah macam perang kehitaman semuanya. Ada orang ni perang kehitaman. Ada orang ni perang yang agak jernih sikit. Yang ini nampak macam kelabu, perang yang macam kelabu sikit. So dia berbeza. Okay, bergantung kepada berapa kuantiti yang digunakan. Ya. Kemudian cecair pengurai mempunyai isi padu 1500 ml. Bukan 1500 ya. Yang ini cikgu betulkan. Dia di antara 500 hingga 1000 ml. Dan disimpan dalam botol 1.5 liter. Okay. So tak mandatory lah 1500 tu. Okay, dekat sini ya. Dia kata di sini bau masam akan dapat dihidu pada hari ke-7. Jadi dia note down di sini, pentaksir sekolah perlu melakukan ujian tersebut. Tapi kita tak boleh lah nak buat ujian. Pelajar nak buat seminggu, maksudnya minggu depan. Kalau dia mula minggu ni, minggu depan takkan kita nak pergi hidu kan. Tak boleh hidu lah. So di atas kepercayaan kepada pelajar. Kemudian cecair pengurai berwarna perang kehitaman pada minggu ke-4. Maksudnya di dalam botol 1.5 lah bila kita pindahkan. Okay. Yang ini melalui pemerhatian lah okay, dalam bekas pengurai dalam botol cecair. Okay. Kemudian yang ini ini mesti ada gambar foto untuk yang keempat ni, gambar foto diambil sebagai evidence yang memenuhi kriteria 3 dan 4. Maksudnya satu gambar foto je lah. Satu gambar foto cecair EM di dalam botol 1.5 liter dan dari situ kita nampak warna dia perang kehitaman. Ya. Jadi penuh je dapat 4-4 ni, so dia dapat 16 markah. Jadi yang lain tu ikutlah. Yang mana salah satu tak ada, dapat 12. Tak ada 2, dapat 8 dan seterusnya.
Okey. Setakat ni yang kritikal okey. Ya. Kalau tak ada apa-apa masalah, kita tengok proses kerja. Bagaimana pelajar nak dapat markah semasa dalam proses kerja. Okey, yang 2.1 ni membuat cecair pengurai. Ini proses pembuatannya. Okey, untuk dapat 10 markah, dia perlu memenuhi ke-5 kriteria itu. Okey, yang pertama, potong dan hancurkan bahan dengan paatan yang sesuai. Jadi yang ini mesti ada gambar foto lah kan. Gambar foto sebelum potong bahan yang digunakan. Dia cakap sini, calon menyediakan bahan asas terlebih dahulu. Gambar foto diambil semasa proses dilaksanakan. Okey, sorry. Okey, semasa calon memotong sayur, buah, itu satu gambar foto. Okey. So yang ni. Kemudian yang kedua, menutup bekas dengan rapat untuk mengelakkan kemasukan oksigen dan serangga. Okey, sebelum dia masuk ke dalam ni, perlu ada gambar potong, hancur dan gaul kan. 3 gambar pada yang pertama ni. Kat sini. Okey, maksudnya kriteria yang pertama ni, dia sebelum kita tutup balang itu. Jadi mesti ada 3 dah gambar di situ. Pesan kat pelajar. Pertama, ambil gambar semasa memotong bahan, semasa menghancurkan bahan, dan ketiga, semasa menggaul bahan. Okey. Menggaul bahan dalam air larutan gula lah. Okey. Kemudian, kriteria yang kedua ini, menutup bekas dengan rapat untuk mengelakkan kemasukan oksigen dan serangga. Jadi kita tutup bekas dengan rapat. Memang ada mikrob dalam tu. Pada awalnya sebab bekas itu, bila pelajar masukkan bahan dalam bekas cikgu minta tolong rujuk pada artikel-artikel daripada laman Sesawang membuat EM. Pesan dekat pelajar, jangan penuh balang itu. Suruh diisi dalam 3 suku sahaja. 3 suku ataupun separuh balang. Macam itulah, ikutlah kuantiti banyak mana dia nak buat kan. Tetapi jangan penuh. Jangan lebih daripada 3 suku balang. Sebab perlukan ada ruang di atas balang itu. Pertama, ruang tu membekalkan oksigen kepada mikrob. Dan yang keduanya, supaya dia tak jadi mampat, nanti mikrob tu lepaskan gas. Nanti kita takut, biasalah kan, kejadian-kejadian letupan biasa berlaku lah semasa kita buat EM ni. Tak nak nanti garam meletup pula kat rumah dia, habis rumah dia terpancuk EM semua. Jadi pastikan balang tu ada ruang lah. Isi hanya 3 suku je balang tersebut. Jadi dekat dalam tu ada mikrob lah yang akan hidup. Kalau tak ada oksigen, bakteria anaerob akan hidup untuk menguraikan bahan-bahan tersebut. Jadi biasanya, dekat sini, dia dah tutup bekas ni. So dia memenuhilah kriteria yang kedua. Jadi, cikgu kena pantau pelajar. Tengok. Mungkin hari kedua ke ketiga ke, suruh dia tengok, pastikan tiada ulat, yang hiduplah di dalam balang itu. Kalau berulat, fail yang kedua tu. So dia kena buat semula. Kemudian yang ketiga ni, kriteria ketiga, calon dikehendaki membuat ujian pemerhatian pada bekas bahan asas pengurai dari masa ke semasa. Tidak perlu menutup bekas penguraian terlalu ketat. Ini jika pelajar isi sepenuh-penuhnya. So dia tak bolehlah tutup ketat supaya gas tu boleh keluar bebas. Tak adalah kejadian letupan. Jadi kat sini yang ketiga ni, dia perlu simpan di bilik yang gelap ataupun tempat yang gelap untuk tempoh yang ditetapkan, maksudnya selama 4 minggu.
Dan kriteria yang keempat ini membuat penilaian visual dan bau. Ini macam tadilah yang saya sebut tadi. Okey, ada kulat ke? Okey, kemudian perhati tengok baunya. Adakah dia bau masam manis? Kemudian kalau tak ada kulat, tengok ada tak terjadi buih-buih di atas permukaan tu pada hari ketiga dan seterusnya. Okey? Jadi kadang-kadang dia tak ada kulat tetapi dia ada bubble ke atas tu. Itu bakteria tu hidup lah. Okey? Kemudian ada bunyi pop apabila penutup bekas pengurai dibuka. Sebab gas tu terkumpul dekat atas tu. Jadi bila kita buka tu dia ada gas yang keluar. Okey? Kemudian buatlah ujian bau tadi. Okey? Bau masam harum. Okey. Kemudian kriteria yang kelima, menuang cecair pengurai ke dalam botol plastik dengan kaedah yang betul. Yang ini maksudnya pelajar calon dah tapis, dah asingkan cecair dan juga sisa. Sisa tu boleh masukkan semula dalam balang. Okey, sebab sisa tu pun adalah baja sebenarnya. Pesanlah dekat pelajar. Okey, mungkin dia boleh gunalah untuk pembajaan pokok ke apa ke, tapi kena gaul lah dengan tanah kan. Kemudian barulah pindahkan cecair itu masuk ke dalam botol 1.5 liter. Ini semua berlaku selepas 4 minggu diperam EM tersebut. Okay, ya. Jadi sebenarnya dia ada banyak cara cikgu. Selalunya kita tutup dan tinggal aja EM tu. Tapi bila kita rujuk sebenarnya ada pelbagai kaedah. Okay, ada yang dia kata 3 hari sekali buka. Okay, buka penutup. Kita sebab bila kita buka penutup tu oksigen akan masuk memenuhi ruang dan dia gaulkan bahan-bahan tersebut sekali lagi supaya semua bahan itu betul-betul terurai dan kita bekalkan oksigen kepada mikrob supaya bakteria aerob itu hidup. Itulah dia ada macam-macam kaedah. Jadi dia sarankanlah untuk kita buka dalam 3 hari sekali ataupun 5 hari sekali. Okey, gaul dan kemudian tutup semula. Sehinggalah habis 4 minggu itu. Okey ya. Okey, jika kenapa ada 9 markah di sini? 9 skor 10 jika semua kriteria dipenuhi. Jika adalah pelajar ni dia buat semua kriteria dipenuhi tapi cikgu tak puas hati dengan apa yang dia buat. Kan? Mungkin itu antara guru dan calon lah kan. Ada benda dia buat macam tak perfect ke apa ke. Tapi 5 kriteria tu ada. Cuma mungkin tak perfect. Jadi yang ini mungkin cikgu boleh bagi skor 9. Okay, tapi sebaik-baiknya kita nak bagi calon kita skor 10 lah kan. Okay, samalah dengan skor 7 dan 8. Okay, skor 8 ni jika dia tak buat mana-mana satu, dia hanya buat 4 sahaja kriteria, memenuhi 4 kriteria. Tapi skor 7 ni dia buat 4 kriteria tetapi tak cukup sempurna lah bagi pentaksir. Okay. Okey, dekat sini cadangan kuantiti bahan yang digunakan mengikut nisbah 1:1. Yang ini dia punya cadangan lah. Pelajar ataupun cikgu bolehlah cari sumber-sumber rujukan. Okey, mana yang terbaik untuk menghasilkan EM. Okey, kita lihat aspek hasil kerja iaitu cecair pengurai yang terhasil. Okay, so yang ini untuk dapat skor 10, kita lakukan ujian pemerhatian. Wujudnya kerak halus di dalam bekas bahan pengurai. Ada kerak halus maksudnya di bahagian dalam balang tu lah. Ini dalam balang.
So, ada lapisan kerak halus dekat bahagian atasnya. So, yang ni lah ujian pemerhatian. Dan juga bahan pengurai itu tidak dimasuki serangga. Macam mana nak tahu tak dimasuki serangga? Pertama, dia tak ada ulat. Yang kedua, baunya tidak busuk. So, kalau memenuhi kriteria ini, maka dapatlah kriteria yang kedua ni. Jadi kriteria yang ketiga, cecair bahan pengurai, cecair bahan pengurai kelihatan di bawah lapisan kerak halus. Okey. So cecair bahan pengurai tu dia bahagian atas tu dia ada lapisan kerak halus. Di bawahnya cecair. Okey. So yang ini kita nampaklah cecair yang berwarna perang di dalam bekas pengurai. Okey. Dan kriteria yang keempat, cecair pengurai mempunyai kelodak halus yang mendap di dasar botol plastik. Jadi 1, 2, 3 ini di dalam balang. Okey, pemerhatian di dalam balang. Ada tak lapisan kerak halus di atasnya? Okey, kemudian di bahagian dia lapisan kerak halus ni memang ada lah tapi dia sikit aja. Okey, bahagian atas dia ada apa macam sisa-sisa tu yang terampai tu, dia mengeras di bahagian atas. Di bawahnya ada cecair. Okey. So 3, 1, 2, 3 ni dalam balang. Yang keempat ni dalam botol plastik. Bila kita pindahkan dalam botol plastik sebab kita dah tapis, masih ada lagi kelodak-kelodak halus yang akan ikutlah cecair tu. Jadi dia kelodak halus tu dia akan mendap di bahagian bawah botol plastik. Okey. Cecair pengurai tidak dimasuki serangga. Yang ini pun dalam botol plastik. Kriteria yang kelima So kriteria 4 dan 5 ni dalam botol 1.5 liter. Okey. So dekat sini ada note daripada Tuan KPK, ujian pemerhatian dan bau juga dilakukan terhadap cecair EM yang dituang dalam botol. Maksudnya pemerhatian terhadap bau tu mestilah bau harum, masam harum. Okey, kemudian pemerhatian tu kita lihat adakah warnanya berwarna perang kehitaman ataupun warna perang lah, perang yang jernih tu pun okey. Okey, elakkan penutup botol ditutup terlalu rapat kerana terdapat gas di dalam cecair EM yang mungkin botol boleh meletup atau mengempis. Saya ni cecair EM yang tahun 2018 tu pun masih ada dan memang masih hidup. Kerana botol tu dia semakin mengempis kan. So dia mikrob tu masih hidup lah di dalam tu. Ya. So pastikan ada ruang lah di dalam botol ataupun penutup botol tu jangan tutup rapat sangat. Okay, jangan tak tutup langsung. Nanti kadang dimasuki serangga. Okay, so kalau penuh 5 kriteria dapat 10. 9 ni sama macam tadilah kalau tak sempurna. Okay, dia ada 5 kriteria tapi tidak sempurna. 7, 8 ni samalah macam tadi. So kerak halus bermaksud satu lapisan pepejal lembut di permukaan cecair pengurai. Dia sebenarnya sisa tu lah yang kita gunakan kan. Sisa bahan tu dia terapung di bahagian atas, dia menjadi satu lapisan pepejal yang lembut. Dan sepatutnya kalau kita macam kalau cikgu ikutlah kaedah buat EM, dia gaul 3 hari sekali ke 5 hari sekali ke, lama-lama sisa-sisa tu akan terurai sepenuhnya. Okey, jadi dia hanyalah menjadi satu lapisan kerak yang nipis. Okey ya. Okey, kita lihat pula aspek persembahan. Okey, yang ini yang pertama 4.1 ialah dokumentasi. Ini seperti biasalah cikgu. Okey, dia ada 3 kriteria untuk dapat skor 5 ni. Okey, jadi pastikan penulisan mengikut format. Format dia yang ni lah kan. Kita dah bincang tadi mesti ada tajuk, isi kandungan, pengenalan, brief amali, catagan, langkah kerja, anggaran kos, kemudian kesimpulan, bibliografi, lampiran. Itu
ikut format dan juga mesti tulis tangan. Okay, mesti menggunakan comb binding ataupun tape binding, tak boleh stapler sahaja ataupun tak boleh tebuk lubang letak fastener tu. Okay, tak boleh. Mesti ikut apa yang disarankan. Kemudian menghasilkan penulisan yang bersih dan kemas. Ini atas pentaksir sekolah lah untuk menilai. Okay, menghasilkan dokumen penulisan berdasarkan arahan tugasan. Inilah dia ya. Menggunakan kertas A4 ataupun kertas test pad bersaiz A4. Dia mesti saiz A4. Okay, kemudian tape binding ataupun comb binding, tulis tangan. Okay, jadi inilah yang perlu dipatuhi. Okay, dan kita tengok aspek pembentangan pula. Okay, so ini adalah professional judgement oleh pentaksir sekolah. Okay, ni atas guru lah untuk menilai pelajar. Cikgu lebih kenal pelajar cikgu ya. Okay, kriteria yang pertama, calon mesti boleh menyampaikan tugasan kerja khusus dengan jelas dan berkeyakinan. Kemudian menyampaikan respon maklum balas. Maksudnya ini jika ada soal jawab. Okay, pelajar boleh respon lah terhadap apa sahaja soalan yang diberikan dan yakin dalam jawapan mereka. Kemudian kriteria yang ketiga, menyampaikan tugasan kerja khusus menggunakan perisian yang sesuai. Jadi boleh gunalah macam saya cakap tadi, PowerPoint ke Word ke PDF ke, terpulanglah yang mana yang memudahkan calon. Okay. So masa pembentangan tak lebih 3 minit, tak lebih 5 minit. Kalau pelajar buat klip video bolehlah buat dalam 3 minit tu pun dah panjang. Kemudian jika tidak dapat dilakukan secara bersemuka, bolehlah menggunakan klip video. Okay, ataupun menggunakan secara online, Google Meet ke, Telegram voice chat ke, apa-apa sahajalah medium yang cikgu rasakan sesuai untuk pelajar gunakan mengikut kesesuaian calon sekolah masing-masing. Okay, ya. Dan ini adalah yang terakhirlah sasiah. Sasiah ni memang professional judgement oleh pentaksir sekolah kerana guru sekolah saja yang kenal calon masing-masing. Jadi ini semua atas 4 markah ni memang atas pentaksir sekolah. Okay, penyelaras kawasan selalunya diikut saja markah pentaksir sekolah. Okey, kita lihat borang-borang yang terlibat. Okey, setakat ni sebelum kita lihat borang, ada apa-apa nak tanya tentang pelaksanaan tugasan ini? Ada? Cikgu? Sesiapa? Ada pertanyaan? Tak ada? Okey, jelaslah sebab senang kan. Ramai yang dah pandai dah, expert dah buat EM ni. Okey, berapa tahun dah, berapa kali dah buat EM. Okey, kalau tak ada kita teruskan kepada borang yang digunakan. Seperti biasa kita ada borang markah calon. Okey. Kemudian dan cikgu tahulah di sini ialah ruang untuk markah pentaksir sekolah. Dan jika berlaku penyelarasan, maka di sini penyelaras kawasan akan isikan markah penyelarasan lah. Okey, dan bahagian pentaksir sekolah ni cikgu bolehlah gunakan pen merah ke, pen hitam ke, pen biru ke. Okey, jangan guna pen hijau je sebab di sini penyelaras akan isi dengan pen hijau. Ya. Kemudian pastikan ada pengesahan pentaksir sekolah. Okey, tanda tangan, nama, cop sekolah, tarikh. Dan juga jika berlaku penyelarasan, maka penyelaras kawasan akan pentaksir kawasan akan isilah di bahagian ini. Okey, jadi BMC ni untuk setiap calon. Okey. Kemudian bila dah selesai semua BMC, kita akan pindahkan semua markah calon kepada BPMKC. Okay, jadi yang ni cikgu isilah nama calon sekolah cikgu. Okay, isikan maklumat-maklumat, nama sekolah, nombor pusat, kod sekolah. Kemudian di bahagian ini markah pentaksir sekolah lah, markah yang cikgu berikan.
Dan jika berlaku penyelarasan, maka markah penyelaras mesti ditulis di ruang markah penyelaras. Okay? Digalakkan mengisi skor di bahagian ini semasa menghantar kepada SU SPM. Tuan KPK bagi tahu macam ni. Selalunya penyelaras hanya akan menyelaraskan 10 sahaja. Okay, 10 calon sahaja. Mungkin calon sekolah cikgu ramai. Jadi ada yang tak diselaras. Jadi dia suruh pindah je markah daripada markah pentaksi sekolah, isi di ruang markah penyelaras supaya standard semua, supaya tidak mengelirukan SU SPM bila dia nak key markah. Jadi pesan aja dekat SU SPM tu, masukkan markah penyelaras sahaja. Maksudnya pada ruang markah penyelaras. Jadi dia tengok markah dekat markah penyelaras lah. Dia tak adalah silap key in kan. Jadi yang mana yang tak ada markah penyelaras, cikgu pindahkan ke ruang markah penyelaras. Okay, supaya memudahkan SU SPM. Okay, kemudian pengesahan pentaksir sekolah. Dekat sini, okay, tanda tangan cikgu. Kemudian pengesahan pengetua ni wajib adalah sebelum kita serah kepada SU SPM. Supaya pengetua tahu berapa markah yang calon kita dapat. Jika timbul isu-isu kemudian, yang akan menjawabnya adalah pengetua. Okay, nanti dia kata saya pun tak tahu, tengok-tengok borang tak ada tanda tangan. Itu dah jadi kesalahan ya cikgu. Okay, apabila melibatkan markah calon ni. Okay, kemudian ini adalah borang rekod penyerahan yang kita perlu serahkan kepada calon untuk disertakan di dalam pelaporan mereka. Okay, jadi cikgu ceraikanlah borang ini. Cikgu semua terror kan. Boleh gunakan aplikasi untuk ceraikan borang ni. Okay, daripada PDF keseluruhan ni. Okay. Jadi suruh diisi lah. Yang ni cikgu kena bagilah maklumat kan. Kalau angka giliran ni dia tak ada lagi, so biar je lah. Okay. So ini diisilah nama dia, nama sekolah, nombor kad pengenalan dia. Okay, yang ini tarikh hantar means tarikh dia siap. Okay, katalah dia siap proses kerja, dia hantar pada cikgu lah Dia hantar pada cikgu, okay cikgu sekarang progres saya dah sampai sini. Okay, proses kerja. Dah selesai dah bahagian proses kerja tu. Okay, so suruh dia tulis tarikh bila masa dia selesai proses kerja tersebut. Kemudian hasil kerja, bila masa. Kemudian pelaporan. Okey cikgu, saya dah siap pelaporan semua sebelum dia sebenarnya pelaporan ni hanya boleh dihantar selepas selesai pembentangan. Kerana dia perlukan gambar pembentangan itu, gambar semasa dia buat pembentangan itu, okay, masuk ke dalam lampiran pada pelaporan dia. Jadi kalau pelajar buat klip video, dia kena screenshot lah klip video dia tu untuk letak dalam pelaporan. Ya. Dan isilah, so calon isi tarikh-tarikh ini. Kemudian dia tanda tangan. Buat sementara waktu ni, kita tak boleh nak nak terima dia punya folio itu. Jadi bahagian ruang tanda tangan pentaksir sekolah ni biarkanlah dulu. Ya, biar dulu. Nanti bila kita terima folio dia secara hard copy barulah kita tanda tangan. Sebab tanda tangan tu kena tanda tangan hidup cikgu. Tak boleh tanda tangan gambar ke apa ke. Mesti tanda tangan hidup. Okey, so itu sahaja yang borang-borang yang terlibat yang perlu digunakan. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Jelas ke apa ke? Ada masalah ke? Saya rasa tak ada masalah sangat kan? Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Apa isu ke? Apa ke? Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada lah kan. Rasa macam benda ni macam senang je kalau pelajar nak buat.
Okey. Jadi saya cek tengok kok ada maklumat yang tertinggal. Okey. Okey, rasanya semua saya dah sampaikan, tak ada apa lagi. Jadi kalau jelas, tak ada masalah apa-apa, rasanya itu sahajalah penyelarasan kita pada kali ini. Okey? Jadi kalau ada masalah, cikgu ada sebarang pertanyaan, cikgu boleh je PM pada saya ataupun tanya dalam grup. Okay, bila tanya dalam grup tu mungkin orang lain pun ada idea lain kan. Kita sama-sama fikirkan untuk selesaikan masalah itu. Supaya kita dapat laksanakanlah kerja khusus ini dengan lancar. Okay, jadi kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita tamatkanlah kita punya perjumpaan ini. Okay, setakat ini. Okay, terima kasih kerana dapat hadir. Okay, dan saya harap apa yang saya sampaikan ni jelas. Okay, kemudian saya harap kita dapatlah capai deadline seperti yang ditetapkan oleh lembaga peperiksaan di dalam takwim. Okey, jadi kita tamatkan taklimat kita ini dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Cikgu jangan lupa ya, kehadiran, minta tolong key in dalam borang kehadiran, dan saya mohonlah Cikgu Adib dengan Cikgu Khairul boleh tunggu sebentar selepas ini ya. Okey, terima kasih semua. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.